Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada sahabat-sahabat sekalian. Sebelum itu, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen dan jangan lupa share YouTube ini. Semoga ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Saya mendoakan semua sahabat mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat serta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk pada hari ini ialah zikir hati. Zikir hati ataupun disebut zikir khafi ataupun disebut zikir yang tersembunyi merupakan amalan para wali, para rasul dan para nabi. Zikir ini adalah zikir yang terus tertuju kepada hati dan tanpa menggunakan lidah. Zikir hati ini merupakan zikir untuk membersihkan lubuk-lubuk hati. Dengan adanya zikir ini, maka ia akan menghancurkan segala sifat-sifat tamak, sifat-sifat riak, sifat-sifat takabur, sifat-sifat dengki, sifat-sifat memandang rendah pada orang lain, sifat-sifat meninggi diri dan sebagainya. Sifat-sifat yang tercela di dalam hati maka akan dikeluarkan oleh zikir hati ini atas izin Allah. Maka hendaklah seseorang itu beramal dengan zikir hati ini untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli sufi berpendapat orang alim tidur itu lebih baik daripada orang jahil yang sembahyang. Ianya bermaksud orang alim yang tidurnya dengan zikir hati, sedangkan orang yang tidak belajar ataupun dipanggil orang jahil, dia solat pun tetapi hatinya lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis mengatakan solat tahajud merupakan solat yang sangat besar, tetapi ada lagi solat yang lebih besar daripada solat tahajud, iaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berqiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan, ketika berqiyamul lail itu Rasulullah tersengguk-sengguk kepalanya mengantuk. Maka Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah kamu sedang mengantuk?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya, aku mengantuk dan aku tertidur, tetapi hatiku tidak pernah tidur." Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak putus-putus zikir hatinya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam diri kita terdapat musuh yang sangat jelek, iaitu nafsu ataupun istana iblis. Nafsu di dalam diri kita hendaklah diperangi dengan zikirullah, kerana ianya duduk di dalam dan ianya tersembunyi. Untuk memerangi nafsu yang tersembunyi di dalam diri kita, hendaklah kita berzikir hati, iaitu zikir dengan cara batin, zikir hati. Maka barulah kita dapat menundukkan nafsu tersebut. Perkara yang batin hendaklah ditundukkan dengan hal yang batin. Zikir batin ataupun zikir hati ini barulah boleh melawan hawa nafsu yang batin tersebut. Jika kita berzikir dengan lidah sahaja tanpa menggunakan hati, maka mengikut ahli sufi zikirnya terbatal. Walaupun zikirnya dikira pahala lidahnya, tetapi hatinya lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mengikut ahli sufi ianya terbatal. Jika ingin berzikir dengan lidah, hendaklah ianya berserta dengan hati, barulah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wujudnya zikir hati ini untuk terus-menerus menyerang di lubuk hati, supaya istana iblis di dalam hati itu hancur. Maka hendaklah kita menghancurkan segala istana iblis di dalam lubuk hati, kerana ianya bersarang di lubuk-lubuk hati manusia. Zikir hati, hu Allah, hu ialah zatullah, ataupun hu itu adalah zatul mutlaq, dan Allah itu adalah zatul muqayyad. Hu itu adalah zat semata-mata zat, dan Allah itu adalah zat yang boleh berkait-kait dengan hambanya atau yang boleh berkait-kait dengan sifat.
Hu itu adalah zatnya dan Allah itu adalah namanya. Maka banyak orang berzikir Hu Allah ataupun Allahu untuk meninggikan derajat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hendaklah mengamalkan zikir hati ini untuk menghancurkan istana iblis di dalam hati kita. Semoga ianya bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beramal semua.